Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Amalin Aisyah, Mustaqimah dan Nur Ashikin akan membentangkan salah satu isu penyelewengan akidah dalam kehidupan, iaitu ajaran sesat Tuhan Harun. Salah satu ajaran sesat di Malaysia ialah ajaran sesat Tuhan Harun. Terlebih dahulu kita kenali biodata pengasas ajaran sesat ini. Nama sebenar tokoh dan pengasas ajaran ialah Harun bin Mak Saad. Harun yang merupakan ketua kumpulan ajaran ini telah menggelarkan dirinya sendiri sebagai Tuhan Harun 2013. Harun dulunya pernah digelar sebagai Ustaz Harun dan merupakan seorang pengamal perubatan tradisional. Harun dikatakan mempunyai seramai 312 orang pengikut setia. Seterusnya, sejarah penubuhan ajaran sesat Tuhan Harun. Harun telah mengasas dan menubuhkan terlalu banyak pertubuhan dan persatuan bersama-sama dengan pengikutnya. Kesemua pertubuhan yang ditubuhkan adalah berkonsepkan untuk Islam sejagat. Setiap pertubuhan adalah dikatakan untuk kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Antara objektif pertubuhan ialah melahirkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, mengeratkan silaturahim antara kaum, meningkatkan kualiti sosial masyarakat dan melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Pertubuhan dan perkembangan pertubuhan yang besar telah mengaut keuntungan yang terlalu banyak sehingga mencecah jutaan ringgit. Antara kelab dan persatuan yang telah diasaskan oleh Harun dan bersama pengikut-pengikutnya ialah Kelab Takwa Malaysia, Pensionik Dinar, Business Time Dinar, Persatuan Gabungan Kebajikan Ekonomi Rakyat Malaysia, Yayasan Awana, Persatuan Kebajikan Ekonomi Kesenian Malaysia, Kelab Rohani Selangor dan Kelab Ihsan Wilayah Persekutuan. Seterusnya, ciri-ciri ajaran Tuan Harun akan disampaikan oleh Nur Ashikin. Okey, seterusnya ciri-ciri ajaran Tuhan Harun. Yang pertama, ajaran mesti dirahsiakan. Setiap ahli mestilah berahsia dan tidak dibenarkan sama sekali mendedahkan ajaran yang dibawa Harun kepada orang lain sebelum berjumpa dengannya terlebih dahulu. Hal ini adalah untuk menjamin keselamatan Harun supaya dirinya tidak didedahkan kepada orang awam. Yang kedua, pembentukan kasih sayang antara satu sama lain. Harun menggunakan akal rasionalnya dengan memainkan minda dan perasaan pengikutnya. Harun juga berjaya menarik hati pengikut-pengikutnya dengan membentuk nilai-nilai kasih sayang yang mana ianya banyak mengubah persepsi dan akhlak pengikutnya sehingga mereka beranggapan bahawa Harun boleh membimbing mereka ke pintu syurga. Yang ketiga, penjelmaan Tuhan dalam diri. Harun mengakui dirinya Tuhan dan mengatakan Tuhan menjadikan manusia seakan dirinya sebagai penyaksi dan penilai untuk mengatakan benar setiap apa yang ada pada Tuhan. Yang keempat, dakwaan dari Imam Mahdi. Harun menggunakan banyak istilah pelik-pelik dan gelaran yang tidak masuk akal, antaranya Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman, Ayahanda Beta dan lain-lain. Dakwaan dirinya sebagai Imam Mahdi menjadikan pengikut-pengikutnya fanatik merasa takut dengan kedatangan hari kiamat. Jadi mereka memberikan segala ketaatan terhadap Harun yang dianggap sebagai Imam Mahdi. Yang kelima, pelbagai dakwaan pelik. Harun mendakwa Sungai Pelik adalah tempat pertemuan Tuhan dengan manusia. Harun juga mendakwa dirinya menerima pendidikan ketuhanan secara rasmi iaitu dengan diangkat ke langit oleh Tuhan pada umur 33 tahun. Harun juga mengatakan beliau melawat Lauh Mahfuz untuk penyaksian Rasulullah iaitu cahaya Nurullah dan menerima pendidikan setiap hari sehingga umur beliau mencecah 44 tahun. Yang keenam, keistimewaan dan kelebihan melampaui batas. Barang-barang yang disita seperti dokumen, VCD, laptop dan gambar-gambar yang menunjukkan Harun mempunyai keistimewaan. Menurut Pegawai Penyiasat Jabatan Agama Islam Pahang,
menggunakan gambar Harun saat ini berada di rata-rata tempat yang mana menunjukkan pengikut-pengikutnya terlalu taksub dan fanatik terhadapnya. Seterusnya akan disambung oleh Mustakimah Mustafa. Seterusnya ialah pusat gerakan. Pusat gerakan ajaran Tuhan Harun bertempat di Kuantan. Harun dikatakan mempunyai seramai 312 orang pengikut setia dan lebih kurang seramai 40 orang pengikutnya akan hadir ke kelas beliau tidak kira siang atau malam di Kampung Pandan dan Bukit Ubi. Apabila melibatkan seluruh pengikutnya di Malaysia untuk berkumpul di Kuantan, Harun dikatakan akan menyewa dewan seminar hotel seperti di Hotel Caribbean Gambang. Seterusnya ialah pengharaman ajaran Tuhan Harun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ke atas ajaran dan pegangan yang dibawa oleh Harun bin Mat Saad, ciri-ciri ajaran Tuhan Harun tersebut jelas menunjukkan ia adalah satu ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar dan sesat. Oleh itu, ajaran ini telah diambil tindakan oleh bahagian penguatkuasaan dan penyelidikan Jabatan Agama Islam Pahang, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Mufti Negeri Pahang sebagaimana peruntukan dalam ordinan bagi menyekat pengembangan ajaran ini. Sebagai kesimpulan, terdapat banyak isu penyelewengan akidah yang timbul termasuklah ajaran sesat seperti ajaran Tuhan Harun. Daripada ciri-ciri ajaran Tuhan Harun tersebut, jelas menunjukkan ia satu ajaran yang sesat. Oleh itu, ajaran Tuhan Harun ini telah diambil tindakan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang kerana jelas terpesong dan tergolong sebagai satu bentuk penyelewengan akidah. Isu-isu penyelewengan akidah ini akan sentiasa mengancam keimanan umat Islam kepada Allah kerana ia adalah salah satu tipu daya dan godaan syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Justru kita mestilah mendalami dan memahami ilmu agama yang sahih dengan berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya mampu membentuk diri menjadi hamba yang teguh keimanannya kepada Allah. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.